qauli, lisan, lidah. Dan berkaitan juga dengan perbuatan luaran, bentuk jasmani. Dan juga perbuatan luaran berbentuk mali, iaitu berbentuk harta. Dan ini semua adalah amalan-amalan. Sebab amalan dalam Islam kadang-kadang berbentuk hati. Hanya berbentuk hati, macam cinta, benci kerana Allah, benda berkaitan dengan hati. Macam lidah, kita mengucap kalimah syahadah ataupun apa saja yang kita sebut dengan lidah. Ataupun perbuatan berbentuk jasmani kita solat ke apa semua, berbentuk jasmani. Dan kadang-kadang berbentuk amalan, berbentuk harta, contoh mengeluarkan zakat dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh iman. Jadi bab ni menerangkan tentang contoh-contoh iman, ataupun perkara-perkara yang boleh disabitkan ataupun menerangkan tentang hakikatnya iman. Perkara-perkara yang menerangkan tentang hakikat iman. Dan iman itu amal. Yang mana iman dengan amal seiring, semakna, dan mesti dalam keadaan seiring. Maka iman juga amal, amal juga adalah iman. Jika kita pisahkan, kalau kita pisahkan dari segi makna, maka iman adalah berkaitan dengan hati, amal dengan berkaitan dengan selain pada hati. Tetapi bila kita bincangkan secara halus, amal ni dia ada amal benda yang berkaitan dengan hati. Sebab kepercayaan pun bentuk perbuatan hati. Benci ataupun cinta pun berkaitan dengan hati. Dan merujuk juga kepada dengan qauli, dengan perkataannya, dan merujuk kepada perbuatan lahiriah, seperti hak berkaitan dengan jasmani dan juga harta. Mana mesti ada. Seperti mana contohnya hadis sebelum pada ni. Cuba tengok hadis sebelum pada ni, kan. Hadis sebelum pada ni, mula-mula syahadati alla ilaha illallah, iaitu isyarat kepada fi'il qauli, perkataan. Itu menyatakan persaksian bahawasanya tidak ada ilah melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Kemudiannya perbuatan berbentuk jasmani, iqamis salah, perbuatan berbentuk jasmani, tubuh badan kita, isyarat kepada tubuh badan. Wa ita'iz zakah, isyarat kepada perbuatan berkaitan dengan harta, mana benda yang ada kaitan dengan kita, benda-benda yang ada kaitan dengan kita. Wal haji, haji pula berkaitan dua perkara, badaniah pun ada, maliyah pun ada, iaitu berbentuk jasmani pun ada, berbentuk harta pun ada juga, haji. Lepas tu wasaumi Ramadan, isyarat kepada perbuatan jasmani. Dan kadang-kadang dalam Al-Quran hanya sebut iqamis solah wa ita'iz zakah, sudah cukup dah. Banyak kan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna solah wa yu'tuna wa atuz zakah, kan. Ada aqimus solah wa atuz zakah, aqimus solah wa atuz zakah, kan. Perkataan gitu ada. Yuqimuna solah wa yu'tuna zakah, perkataan gitu. Sebab kadang-kadang Al-Quran ni hanya sentuh masalah amal badaniah, amalan berbentuk maliyah saja. Dan kemudian yu'minuna bil ghaib, benda berkaitan dengan hati, benda berkaitan dengan akidah. Jadi isyarat daripada Al-Quran biasanya kena ada berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan badaniah, amalan badaniah, berkaitan dengan amalan maliyah, mesti ada. Dan ditambah lagi dengan amalan qauliyah, sebab Islam mesti ada juga dengan pengakuan. Tidak boleh kita Islam melainkan dengan cara mengaku sebagai Islam. Tidak bolehnya kita dengan cara kita Islam tapi kita tak mengaku kita Islam. Tak.
Islam kena mengaku kita ni sebagai Islam. Kita kena menyatakan persaksian bahwasanya kita ni sebagai Islam. Jadi bab yang baru ni, bab yang ketiga ni, menerangkan tentang umuril iman, perkara-perkara yang bersangkutan dengan iman. Dan boleh juga untuk iman, perkara-perkara ataupun amalan-amalan untuk iman, untuk menerangkan tentang hakikat iman. Wa qaulillahi azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu semua ayat dia hanya diringkaskan oleh Imam Bukhari dengan laisal birra hingga kepada al-muttaqun. Maksudnya Imam Bukhari nak suruh kita bacanya satu ayat yang penuh. Ayat dia tu panjang. Terjemahan dia nya tidak dianggapnya kebaikan. Orang kamu menghadapkan muka kamu ke timur dan juga barat. Tetapinya kebaikannya kebaikan yang sebenarnya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat, dan juga segala malaikat dan juga segala kitab, dan juga semua nabi, dan juga semua nabi, dan juga wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta dia. Nampak? Mula-mula dengan syarat pada iman. Iman berbentuk hati. Amana billah, itu beriman kepada Allah Taala, dan juga hari akhirat, mana berkaitan dengan kepercayaan hati. Kita percaya pada ilmu ghaib, perkara ghaib. Kita percaya pada Allah Ta'ala, dan kita percaya pada perkara yang ghaib. Kita percaya pada perkara yang ghaib, antaranya malaikat pun kita percaya. Malaikat yang ghaib pun kita percaya. Ghaib ni isyarat pada tak nampak. Ghaib bila disebut ghaib, asal ada tapi tak nampak. Tak nampak, kita panggil ghaib. Wal kitab, dan juga kitab. Kitab situ dengan mana? Kutub. Mana kitab dengan mana kitab-kitab. Percaya dengan kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, kefarduan yang Allah Ta'ala turunkan, ketetapan yang Allah Ta'ala turunkan, syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Sebab itu semua sekali dengan mana? Syariat. Wan nabiyyin, dengan mana kitab. Wan nabiyyin, dan juga nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta dia. Memberi harta dia, harta dia dia suka. Harta dia sayang. Memberi kepada siapa? Memberi kepada dzawil qurba, kepada kaum kerabat. Diutamakan kepada kaum kerabat dia susah-susah. Wal yatama, dan juga kepada anak-anak yatim. Kaum kerabat ni isyarat kepada luah lah, iaitu kaum kerabat. Antara kaum kerabat yang paling dekat sekali dengan orang itu adalah anak dia ke, orang-orang yang bawah tanggungan dia di kalangan ahli waris dia. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Anak-anak yatim pun yang berkaitan dengan kaum kerabat dia yang paling utama. Sebab ada juga anak-anak saudara dia kematian pak
Sebab anak yatim ni adalah satu orang yang kematian pok. Yang mana kematian pok pula dia tu masih lagi di dalam umur tidak akil balik. Maka dipanggil anak yatim lah. Tapi kalau yang besar-besar dah ni tak panggil anak yatim lah. Yatim piatu kalau bahasa Melayu dengan mana tak ada mak ayah kan. Yatim piatu tu bahasa Melayu dah kan. Tapi kalau yatim, yatim isyarat kepada tidak adanya ayah saja. Tak ada mak tak panggil anak yatim. Tak ada mak tak panggil anak yatim. Yang panggil anak yatim ni tak ada ayah. Sebab yang menanggung anak itu sebenarnya ayah. Mak ya tak menanggung. Yang menanggungnya ayah saja. Maka bila mati ayah, dia sudah dikira anak yatim. Tapi kalau susah juga, mati mak, susah. Maka kita membantu tu atas dasar kerabat lah. Bukan sebagai dia anak yatim, sebagai kerabat kita, sebagai anak saudara kita, gitu ya. Kalau kita ni sebagai mak saudara dia, maka kita membantu anak-anak yatim dengan cara sebagai ganti pada mak dia. Contoh ganti pada mak dia, kalau dia jadi menyusu, kita menyusukan dia. Ataupun kita didik dia dengan cara kasih sayang seorang ibu. Mana perlu juga kan ada kasih sayang ibu kepada anak. Kalau pak tu maka kasih sayang betul ayah kan. Maka mak-mak saudara ni lah yang biasanya akan dapat membantunya anak-anak yang kehilangannya mak dia. Jadi kalau kehilangan ayah dia, maka dia tu sudah jadi anak yatim. Bila anak yatim, orang inilah yang utama kita berikan harta kita kepada mereka ni. Harta pula harta yang kita suka. Barulah kita ni dikira orang yang berbakti secara sebenar, orang yang membuat kebaikan secara sebenar. Wal masakin dan juga orang-orang miskin. Orang miskin ni termasuk juga kaum kerabat, jiran, tetangga dan sebagainya. Wa ibn sabil dan juga ibnu sabil. Ibnu sabil mana di kalangan orang yang putus bekalan ketika musafir. Wasailina dan juga kita beri kepada orang yang meminta. Wasailina kepada orang yang meminta. Wa fil riqab dan juga kepada orang yang nak memerdekakan hamba, nak memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya tu nak merdeka. Hamba-hamba di kalangan hamba mukatabah lah. Hamba mukatabah ni hamba yang nak menebus diri dia supaya merdeka. Dipanggil hamba mukatabah. Dan kadang-kadang berlaku juga di kalangan orang Islam ya, dijadikan seolah-olah hamba. Contohnya tawanan. Dia tidak jadi hamba, tapi seolah-olah jadi tawanan kerana kena tahu kena dipenjara kan. Maka kewajipan orang-orang Islam ialah menebus dia dengan membayar pampasan, bayar tebusan supaya terselamatnya nyawa satu orang Islam. Ataupun dengan apa cara sekalipun. Wa qama as-salah wa ataz zakah. Dan juga aqama as-salah mendirikan solat, wa ataz zakah dan memberinya zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan juga mereka menyempurnakan janji yang mana bila mereka mengadakan perjanjian. Wasabirina fil ba'sa, dan lebih-lebih laginya kepada orang yang antara orang yang mendapat kelebihan adalah orang yang sabar, orang yang tabah dalam menghadapinya al-ba'sa wad-dara. Ba'sa mana isyarat kepada kesusahan. Dua jenis kesusahan, ba'sa wad-dara, dua jenis kesusahan. Ba'sa kesusahan berbentuk luaran. Kesusahan contoh harta, miskin dan sebagainya kan. Wad-dara kesusahan berbentuk yang menimpa diri, kena penyakit ke apa semua. Wa hinal ba's, dan ketikanya berperang. Ketika berlakunya peperangan, kesusahan yang berlaku ketika peperangan.
Ulaika allazina sadaqu, mereka inilah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka inilah orang yang muttaqun. Orang yang betul-betul takwa ni adalah orang ini. Jadi inilah isyarat yang diberitahu oleh Imam Bukhari dalam kitab dia ni, dengan masuk itulah iman. Ayat tu sudah cukup dah. Imam Bukhari ni dia cara dia menulis kitab, dia utamakan ayat Quran dulu. Jika ada ayat Quran, dia nukilkan ayat Quran dulu. Selepas pada ayat Quran itulah barulah dia bagi tahu tentang hadis. Kadang-kadang dia selitnya pendapat sahabat, kadang-kadang dia selitnya pendapat tabi'in, kan ada kita belajar sebelum ada ni. Tapi dia mesti mula-mula dia utamakan Al-Quran. Sebab kita dalam memahami agama ni sebenarnya kali dengan Al-Quran pun sudah banyak dah penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Di dalam hadis ni memberi kesempurnaan faham. Al-Quran itu sudah sempurna dah, tapi yang hadis ni sempurna jadi faham. Untuk fahamnya Al-Quran, isi kandungan Al-Quran dengan secara cara yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena tengok contoh-contoh yang berlaku pada perbuatan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni sudah ada nukilan-nukilan daripada hadis. Dan satu lagi nya, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'min, kena buka ayat lah. Kena buka ayat pula. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, ayat tadi tu surah apa? Surah Al-Baqarah. Mu'minun, bukan mu'min, surah Mu'minun. Ayat pertama. Bermula dengan ayat pertama. Dan secara panjang lebarnya surah Al-Mu'minun tu menerangkan tentang ciri-ciri orang mukmin. Ciri-ciri orang mukmin. Contohnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ini ciri-ciri dia. Kita baca ayat je lah tu. Cuma kesimpulannya, untuk kita mengetahui ciri-ciri orang mukmin, kita boleh lihat sedikit di dalam surah Al-Mu'minun. Itu maksudnya daripada Imam Bukhari. Sebab surah Al-Mu'minun ni bukan sekadar ayat tadi saja dia dibaca, bahkan kita kena baca sepenuhnya. Sepenuhnya takkan kita nak tafsirkan Al-Quran pula sini kan. Jadi sepenuhnya tu kena belajar tafsir lah. Sebab kalau sepenuhnya tu, sebab yang mula-mula tu dia bagi tahu sifat-sifat secara ringkas. Lepas pada tu Allah Ta'ala memberi tahu sifat-sifat orang mukmin secara detail. Dan secara detail tu sampailah habis surah Al-Mu'minun. Jadi untuk faham ayat yang mula-mula tadi, sehingga asas dia tu, ringkasan ataupun mukadimah dia, sebab cara Al-Quran ni biasa Allah Ta'ala guna perkataan ringkasan ataupun mukadimah. Selepas mukadimah, Allah Ta'ala akan menjelaskan dengan contoh-contoh ataupun penjelasan-penjelasan lain yang Allah Ta'ala terangkan selepas ataupun selanjutnya selepas daripada ayat-ayat yang pertama. Itu biasa cara kaedah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Jadi khulasahnya apa?
Iaitu khulasahnya, orang yang beriman ni adalah orang yang beramal lah. Tu ya khulasah dia. Dalam surah Al-Mu'minun tadi, dalam surah Al-Baqarah tadi, khulasahnya apa? Khulasahnya tidak kosong daripada amal. Orang yang beriman adalah orang yang beramal. Maka isyarat iman ni adalah orang yang beramal sudah ada dah di dalam Al-Quran. Maka Imam Bukhari suruh manusia ni, suruh kita semua merujuk pada Al-Quran pun sudah jelas dah. Bahawasanya iman adalah amal. Amal adalah orang beriman. Jadi kita iman dengan amal ni satu makna. Yang mana orang yang beriman dia mesti beramal. Orang yang beramal mesti beriman. Jika tidak, maka dia sudah dikira tidak lengkap. Tidak lengkapnya dia tu dalam beriman. Tidak lengkapnya dia tu dalam menjadi satu orang Muslim. Habis itu. Wabi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi. Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi. Situ. Abdullah bin Muhammad sini, Abdullah bin Muhammad bin Ja'far. Dia meninggalnya pada tahun 229. Dia meninggal pada tahun 229. Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi ni meninggal pada tahun 229. Qala, dia berkatanya haddatsana Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi. Dia meninggal pada tahun 205 atau 4. 205 ataupun 204 Hijrah. Qala, dia berkatanya hadatsana Sulaiman ibn Bilal, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal Al-Qurashi Al-Madani. Al-Qurashi Al-Madani meninggal pada tahun 127. 127. An Abi Saleh, daripada Abi Saleh. Abi Saleh itu Al-Madani juga. Meninggal pada tahun 101 Hijrah. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama dia Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah nama dia Abu Hurairah tu jadi gelar dia yang sudah masyhur nama dia Abdurrahman bin Sakhr. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni antara perawi-perawi perawi sahabat yang paling banyaknya, antara yang paling banyaknya yang meriwayatkan hadis. Contohnya Ibnu Umar pun banyak, dan juga Abu Hurairah pun antara yang teramai. Kalau isteri Nabi Aisyah paling banyak. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkatanya, iaitu berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu adanya 70 lebihnya bahagian. Mana ada 70 lebihnya bahagian cabang dia. Bid'un apa ni, bilangan yang di bawah daripada 10. Lepas tu saya terjemah dua apa ni, dengan mana
60 situn mana 60 lebih. 60 lebih. Makna dia 60 lebih. Bid'un tu dengan mana lebih lah. 20 lebih. 60 lebih. Iaitu antara 3 hingga 9. Bid'un ni bilangnya antara 3 hingga 9. Maka lebih kurang 60 lebih gitu lah maknanya. Mungkin 63, mungkin 69, mungkin 67, mungkin 65. Jadi mungkin Syu'bah tu adalah bahagian atau cabang ataupun jenis-jenis dia. Ada jenis bahagian-bahagian dia. Iman itu. Wal haya, dan Nabi katanya situ perkataan contoh. Dan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contohnya al haya, malu. Syu'batun minal iman, termasuk juga bahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Sini 60 lebih ni bukan dengan makna bilangnya, bukan makna bilangnya. Boleh juga dengan makna bilangnya. Tapi sini bukan dengan makna bilangnya, sini hanya nak bagi tahu banyak. 60 lebih. 60 lebih ni isyarat banyak daripada 10. Banyak daripada 20, banyak daripada 30. Bila isyarat pada 60 lebih, banyak. Macam kita kata, setengah kadang-kadang kita kata ada berpuluh-puluh. Berpuluh-puluh mana isyarat banyak. Kadang-kadang puluh-puluh tu ribu mana. Kita kata berpuluh-puluh, ada beratus. Ramai beratus. Beratus orang tak semestinya jadi beratus orang. Kadang-kadang 1000 orang pada. Kadang-kadang kita kata beribu orang. Beribu orang dengan makna banyak sebenarnya. Ada berapa? Ramai puluh juga. Puluh-puluh juga. Puluh-puluh makna isyarat pada bilangnya dia tu. Bukan nak merujuk kepada bilangnya dia, tapi nak bagi tahu kita banyak. Jadi cara Nabi bercakap pun gitu juga. Di sini dengan makna nak bagi tahu bahagian daripada iman ni banyak. Sebanyak mana? Sebanyak mana yang ada dalam Al-Quran, sebanyak mana yang ada dalam hadis lah. Semua tu adalah cabang-cabang iman. Tak semesti kita kena kata ni solat ni iman ni. Bukan kata gitu. Sebab dia menunjuk pada semuanya ni. Kalau amalan ibadah berbentuk badaniah ni tak tahu banyak mana. Dan itu adalah cabang-cabang iman. Dan salah satu malu. Kalau jenis sifat ataupun perbuatan hati ni banyak kan. Malu, marah, benci, marah benci, cinta, suka, cinta, suka, ada benda-benda hak jenis perbuatan hati. Banyak ada. Jadi antaranya Nabi kata, antaranya malu. Jadi malu. Pemalu pun isyarat kepada orang yang beriman. Sebab pemalu ni yang tercela malunya satu saja. Malu melakukan perkara ma'ruf, ni malu yang tercela. Malu sebenarnya ni malu yang dimaksud di sini, malu melakukan perkara mungkar. Malu melakukan maksiat. Benda ma'ruf tak ada malu. Benda ma'ruf, benda yang baik tidak ada kaedah malu. Malu belajar tu tak betul. Apa tak mau belajar? Malu. Malu tu malu yang tercela. Malu yang benar adalah malu yang malu melakukan maksiat, malu melakukan kemungkaran. Ini baru malu yang sebenar. Kalau kita malu, malu nak solat, orang ramai tak payah solat. Jadi malu ni malu tercela. Nak pergi solat Jumaat, malu mai solat Jumaat ni ramai kan. Kalau malu jadi imam Ustaz. Bukan malu, tersegan. Takut. Takut.
Tu bukan malu lah, mana jadi takut lah kan. Gitu lah. Tengok Takut kapal dia. salah. Kalau Ustaz tak ada kau berani je. Jadi mana kena bezakan malu tu. Sebab malu tu sebenarnya kali mengelak daripada kesalahan dah. Sebab dengan malu tu jadi mengelak pada kesalahan. Itu malu apa? Malu tak belajar. Kalau tak belajar malu. Malu budak-budak pun pandai, kita tak pandai, malu. Jadi malu ni adalah malu yang bagus. Jangan malu malu nak belajar, malu nak belajar, tak betul. Malu kalau tak belajar. Tu bagus, betul. Kalau tak belajar ni malu ni orang lain yang muda-muda pada kita semua tahu kita yang umur lebih tua pada dia tu kan, tak tahu ni malu gini. Maka dia ambil yang malu tu dengan cara kebaikan. Maka malu dia ni mendatangkan kebaikan, benda bagus dah. Yang terpuji dia panggil mahmudah. Malu ya mahmudah. Malu yang betul madmumah, malu yang betul yang tercela ya. Jenis malu-malu melakukan kebaikan. Jadi al-haya sini cabang daripada iman. Mana malu malu melakukan kemungkaran. Malu dan melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Nak buat bidah, malu nak buat bidah. Malu nak buat bidah. Sekarang ni ramai pula malu kalau tak buat bidah. Kan? Ramai begitu. Malu. Dia malu, dia salah guna malu. Dia malu kepada makhluk. Tapi kepada Allah Ta'ala dia tak malu. Tu yahanana. Orang lain yahanana belakang kita takkanlah malu tak buat. Kena buat jugalah yahanana kita. Ataupun kita kena buat maulud jugalah. Kalau orang tak buat, orang pakat buat maulud, kita kena maulud jugalah. Jadi malu guna dengan cara yang sebenar, cara yang terpuji. Malu melakukan bid'ah, itu bagus. Tapi ramai orang ni kalau tak buat ni malu ni, nak jaga hati mutua lah, nak jaga hati pok lah, nak jaga hati mak lah, nak jaga hati adik-beradik lah. Malu tu dia guna malu tu ke arah yang salah. Maka sepatutnya dia guna malu tu mana lebih besar dia malu, sepatutnya dia malu pada Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala masa dia duduk sorang pun Allah Ta'ala sedang perhatikan dia. Ya, dia malu tu pada tempat tu ya. Allah Ta'ala sentiasa melihat dia. Tu dia tak malu. Jadi kalau orang yang memikir dengan lebih ke depan lagi, dia sepatutnya lebih malu pada Allah Ta'ala lagi daripada nak malu kepada makhluk ni. Maka nak buat perkara-perkara yang betul mungkar, itu dia malu. Atau lain ni orang pakat masuk disko lah, kita pun masuk jugalah. Tak boleh lah kita berkawan segar lah. Malu lah kalau kita tak join sekali. Tak boleh. Kita buat dengan cara malu, guna cara malu yang salah. Maka sepatutnya kita malu tu ke arah kebaikan. Contohnya malu nak buat maksiat, itulah mendatangkan kebaikan. Malu kepada Allah Ta'ala. Kalau nak banding dengan malu pada makhluk, malu pada Allah Ta'ala lebih utama. Maka sebab itulah malu sini cabang daripada iman. Sebab malu situ dapat mencegah kemungkaran banyak. Dengan sebab malu dia. Dia tak tahu sangat perkara tu, boleh buat ke tak boleh buat, dia tak tahu. Tapi kalau nak buat malu lah. Malu. Sebab takut kita buat tu salah. Bila salah, orang dapat tahu kesalahan kita, maka lebih baik kita tak buat. Malu ini mendatangkan kebaikan. Sebab kita tak pandai menilai lagi yang ni benda yang boleh buat ke atau tak boleh buat. Padahal benda tu betul benda-benda sunat biasa. Ada yang kata sunat, ada kata bid'ah. Maka kita kata benda ni kita kena nilai lagi. Sebab kalau kita buat malu, mungkin akan mendatangkan malu. Kerana kita orang yang belajar hadis, kita orang yang belajar Al-Quran, tiba-tiba masih lagi melakukan benda bid'ah, benda syirik ke apa ke, kita masih lagi melakukan. Padahal benda tu kita sama-sama, kita tahu tu sama-sama. Maka kita guna yang malu tu ke arah apa? Tak buat langsung. Maka malu ni seperti mana Nabi SAW sebut malu ni cabang daripada iman. Bukan cabang biasa, cabang besar. Syu'bah ni bentuk isyarat kepada cabang tu cabang besar.
Mana satu cabang besar ataupun satu lorong besar. Yang mana bila cabang ni macam traffic light, ada banyak cabang. Biasa ada 4 cabang, tapi ini ada 60 lebih jalan. Ada berbagai-bagainya jenis jalan. Semua tu menuju ke iman belaka. Semua jalan tu adalah iman. Mana jalan yang betul belaka. Kerana tu jalan tu jalan yang sama, lane dia jalan ya. Lane tu ada banyak. Lane tu ada 60 lebih lane dia. Jadi menuju ke mana? Menuju ke tempat yang sama. Jadi syu'bah ini ataupun al-haya' ni, iaitu malu ni, termasuk daripada cabang besarnya iman, yang mana dengan malu ni dapat mencegah banyaknya maksiat-maksiat, benda-benda yang betul mungkar. Maka sesuailah juga Nabi SAW menyebut tentang malu. Malu satu perkara, malu tu tak ada buat apa. Malu tidak dengan perbuatan. Malu tu mari daripada perbuatan hati. Benda tu malu. Apa malu? Malu tak boleh kita nak kata kalau kita pegang kita kena buat. Tapi malu ni apa malu? Malu benda perbuatan betul hati. Kita rasa malu. Kita rasa benda tu memalukan. Lebih-lebih lagi kita malu pada Allah Taala. Maka akibatnya kita malu nak melakukan. Sebab kalau orang yang pergi juga kepada majlis maksiat, majlis bidah, sebenarnya dia ni orang yang tak malu. Orang yang tak malu. Sebab tu dia pergi. Dia kata kononnya yang malu kepada tuan rumah tu. Sebenarnya dia tak malu pun kepada Allah Taala. Dia tak malu pun kepada orang-orang yang pandai hadis. Dia tak malu pun kepada orang-orang yang betul-betul ahli hadis. Ahli Quran. Betul-betulnya orang yang pegang agama, dia tak malu pun pada orang itu. Dia tak malu pada Allah Taala, dia tidak malu pada orang yang alim yang sebenar ke apa semua, dia tak malu. Paling kurang pun dia malu pada Allah Taala. Dia sepatutnya kena adanya malu pada Allah Taala. Kalau dia ada malu pada Allah Taala, dia tidak akan melakukan perkara itu. Maka inilah cabang-cabang ataupun perkara-perkara termasuk daripada iman juga. Maka iman ni adalah satu perkara yang luas. Tak adalah dibataskan iman mesti beriman pada Allah, Rasul, kitab, apa semua tu baru dipanggil iman. Tak, iman bahkan luas. Tapi ada dikhususkan semata-mata nak bagi tahunya ni adalah cabang besar yang al-haya apa semua ni antara cabang-cabang lain. Dia termasuk juga cabang-cabang besar. Kerana dia juga berbentuk cara untuk mengelak diri daripada tidak beriman. Sebab itulah orang yang paling malu ni siapa? Orang yang paling malu adalah Nabi SAW. Dengan malunya, orang yang paling cemburunya siapa? Orang yang paling cemburu? Nabi. Orang yang paling malu siapa? Nabi. Tu sifat-sifat tu benda yang yang baik. Cemburu melakukan benda yang tak betul, kita cemburu. Jadi cemburu ini pun mendatangkan kebaikan juga. Cuma ada berlaku juga cemburu cemburu buta. Cemburu buta dia jadi keburukan. Tapi mana cemburu ke arah kebaikan? Cemburu ke arah kebaikan, maka mendatangkan kebaikan. Maka terpujinya satu jenis cemburu, satu jenis malu. Kerana cemburu kita tu ataupun cemburu buat lain lah, malu tu ke arah kebaikan. Habis itu, mari yang bab baru. Babul muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ni adalah potongan hadis. Bab ni nak menerangkan tentang al-muslim, satu orang Islam itu, satu orang muslim itu adalah siapa dia ni? Itu orang yang salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang Islam yang ramai ini mendapat keselamatan daripada ancaman lidah dia dan juga tangan dia. Semua orang Islam yang lain ni mendapat keamanan, mendapat keselamatan. Dari apa? Dari lidah dia dan juga dari tangan dia. Jadi sini seolah-olah
Imam Bukhari nak ubah perkataan iman itu kepada dengan makna salim. Salim dengan makna aman, dengan makna selamat. Sebab iman juga dengan makna aman. Sebab iman daripada perkataan amana yu'minu imanan, iaitu daripada hamzah mim nun. Hamzah mim nun dengan makna aman. Maka aman dengan makna memberi aman, tenteram, kan? Memberikan tenteraman kepada siapa? Kepada orang Islam. Jadi lidah dia yang dia keluarkan, perkataan daripada lidah dia adalah perkataan yang memberi keamanan, keselamatan kepada orang Islam lain. Dan tindakan dia, perbuatan luar dia pula memberi keselamatan kepada orang Islam yang lain. Mana lidah dia memberi kebaikan kepada manusia, tangan dia memberi kebaikan kepada manusia. Dan inilah iman. Inilah iman. Panjang laginya di dalam hadis lah. Wa bihi qala hadatsana Adam ibnu Abi Iyas. Dengan sanad saya terjemah tu Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari-nya, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas dia meninggal pada tahun 226. Itu saja cerita dia. Qala ada perkataan yang hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah itu Ibn Hajjaj bin Ward Al-Wasiti. Mati di Basrah pada tahun 160. An Abdullah ibn Abi Safar, daripada Abdullah bin Abi Safar. Abdullah bin Abi Safar Al-Kufi, mati ketika di zaman Khalifah Marwan bin Muhammad. Cuma sini ada dua rawi, dari Abdullah bin Abi Safar wa Ismail, dan juga Ismail. Dua orang yang meriwayatkan hadis yang sama. Ismail di sini bin Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid. Ismail di sini adalah Ismail bin Abi Khalid. Mati pada tahun 140. Ani Syu'bah daripada Ani Sya'bi, daripada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni dia tabi'in besar. Dia adalah qadhi Kufah. Qadhi di Kufah. Meninggal setelah tahun 100 Hijrah. An Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr di situ Amr bin Al-Asi Al-Qurashi As-Sahmi, mati di Mekah. Itu pada tahunnya 73 ataupun 72 ataupun 67 ataupun 63 ataupun 65. Itulah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabatlah yang tadi dia dengan ayah dia tu sahabat. Abdullah pun sahabat, Amr pun sahabat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkatanya, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
satu orang Islam itu adalah satu orang yang orang Islam lain mendapat keselamatan daripada lidah dia dan juga tangan dia. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah. Hijrah ni mana? Orang yang meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah dia, meninggalkan anak isteri dia, kaum dia, pergi ke tempat yang lain. Dan sini Nabi kata wal muhajir, orang yang berhijrah yang sebenar adalah man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan perkara yang Allah Taala larang. Perkara yang Allah Taala larangkan. Qala Abu Abdillah, berkatanya Abu Abdillah Al-Bukhari, wa qala Abu Muawiyah, dan berkatanya Abu Muawiyah. Abu Muawiyah situ adalah Muhammad bin Khazim. Haddatsana, sana situ maknanya haddatsana. Haddatsana Dawud, Daud situ Daud ibnu Abi Hind. Ada situ. Daud bin Abi Hind. An Amir, daripada Amir. Amir situ adalah Asy-Sya'bi tadi. Asy-Sya'bi daripada Ismail dan juga Abdullah bin Abi Safar. Nampak tak? Tengok balik pada rawi tadi. Abdullah bin Abi Safar dan juga Ismail dari Asy-Sya'bi. Sya'bi itu nama dia Amir. Qala, dia berkatanya sami'tu Abdullah ibn Amrin, aku mendengarnya Abdullah ibn Amrin. Ini biasa saja kalau hadis berbentuk gini, isyarat daripada Imam Bukhari nak bagi tahunya, hadis an-anah yang di atas, hadis an-anah, hadis yang ada an, telah disambungkan dengan hadis ini, iaitu sabitnya hadis yang lain, matan yang sama, memberitahu sabitnya Sya'bi mengambil ilmu daripada Abdullah bin Amr. Sya'bi itu ambil ilmu daripada Abdullah bin Amr. Sebab biasanya an-anah ni ada masalah pada tabi'in. Kalau pada sahabat biasa tak jadi masalah. Sahabat kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada masalah. Tapi kalau tabi'in kata an, maka sini jadi masalah bagi Imam Al-Bukhari. Ada tergedakan sebelum pada ni, itu syarat pada Imam Bukhari, kalau hadis an-anah mesti ada dalil mereka ni berjumpa dengan belajar. Mesti ada dalil. Mesti sabitnya mereka berdua ni bukan sekadar an saja, bahkan mereka ni memang belajar, menerima hadis. Tak cukup dengan mereka ni hidup sezaman, tak cukup. Bahkan kita kena adanya dalil mereka berdua ni sudah memang betul-betul belajar. Berlawanan dengan Muslim, Imam Muslim bagi dia tak mengapanya hadis an-anah daripada tabi'in ini tak jadi masalah, jikanya mereka ni sudah hidup sezaman dan tidak dituduh orang yang melakukan hadis an-anah itu tidak dituduhkan sebagai tadlis. Tadlis ataupun mengirsalkan hadis. Tadlis mana dia mengkelabukan rawi, mensamarkan rawi sebenar. Irsal dengan mana menjangkauinya rawi, sehingga seolah-olah dia tu mendengar daripada Nabi, padahal sepatutnya dia kena melalui jalannya sahabat dulu. Tabi'in mesti kena belajar daripada sahabat, selepas itulah sahabat belajar dengan Nabi. Maka tabi'in itu kata aku mendengar, dia kata dari Nabi SAW, dari Nabi, dia kata perkataan dari Nabi dulu, maka situ dia panggil irsal. Tapi kalau an sahabat, daripada sahabat, tabi'in itu kata an sahabat, daripada sahabat,
Kalau gini bagi Imam Bukhari hadis itu masih lagi masalah. Bagi Imam Muslim tak ada masalah. Bagi Imam Muslim, bagi dia ya, hadis itu tidak menjadi satu masalah besar, kerana bagi dia tidak ada siapa pun mempertikaikan perkara itu. Masa di zamannya tabi'in, tak ada siapa yang mempertikaikan kalau hadis itu disebutkan. Jadi kenapa kita zaman sekarang nak mempertikaikan tabi'in yang mengatakan? Jika sudah hanya diketahuinya tabi'in itu adalah satu orang yang boleh dipercayai, meriwayatkan daripada sahabat yang mana mereka ni pernah hidup sezaman dua ni, cukup dah. Kecuali ada dituduhnya kepada perawi tabi'in itu dia tu adalah salah seorang tadlis. Kalau dia tu ada masalah tadlis, ada masalah irsal, maka yang ni kena kalau bagi Imam Muslim pun dia kata mesti kena syarat jumpa lah. Kena syarat ada menyebut perkataan hadatsana ataupun sebagainya lah. Telah menceritakan kepada aku, telah menceritakan kepada kami, ada perkataan-perkataan gitu. Ataupun dia kata aku mendengar ke, tak cukup dengan hanya dengan berkata dari. Dari ni satu perkataan ringkas sangat. Ia kadang-kadang boleh mengelirukan orang. Itu sajalah. Marinya hadis dia ditambah sini. Nampak ringkas lah, tapi ditambah tu ada maksud. Imam Bukhari menambah satu perkara di dalam hadis yang sama. Tengok kan, hadis kan nombor 10 juga tu, dalam tempat sama ya. Hadis nombor 10 tapi tetap ditambah. Maka ditambah tu isyarat pada hadis yang sama, tapi dia mengeluarkan pada ada dua hadis itu. Dua hadis tu. Ya daripada Daud tu yang lain tu. Wa qala Abu Muawiyah tu yang lain tu. Berkatanya Abu Muawiyah, haddatsana Dawud ibn Abi Hind an Amir. Itu hadis lain. Hadis jalur lain. Matan sama. Matan sama. Dia nak membuatkan sanad yang berkata. An Amir qala, Amir pun berkata, aku berkata dia berkata sami'tu, aku mendengarnya Abdullah bin Amr yuhaddithu, menceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdul A'la, berkatanya Abdul A'la pula an Dawud an Amir an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga hadis, tiga jalur sanad. Matan sama tapi jalur lain. Maknanya 3 hadis lah. Maknanya 3 hadis. Tapi hadis tu pergi pada hadis yang sama. Tapi dengan jalur yang lain. Jadi jalur yang lain seolah-olah 3 hadis. Jadi orang Islam itu, maksud hadisnya, orang Islam adalah satu orang yang memberi keselamatan, memberi keamanannya kepada orang ramai. Melalui lidah dia, melalui tangan dia. Mana melalui perkataan dia, melalui perbuatan dia menjadi selamat. Mana perkataan dia hanya berkata perkara-perkara yang baik saja, berkata perkara yang benar saja, berkata benda-benda yang hak saja. Tidak berkata perkara-perkara yang batil, tidak berkata perkara-perkara yang betul memberi fitnah kepada masyarakat, memberi musibah kepada masyarakat, tidak mengeluarkan contohnya hadis-hadis palsu ke, dia tidak mengeluarkan hadis-hadis palsu, tanpa diberi penerangan. Dia tak mengeluarkan hadis dhaif tanpa penerangan. Mereka kalau dia bagi tahu hadis dhaif, mesti dia memberi penerangan. Kalau dia bagi tahu hadis maudhu', dia akan memberi penerangan. Paling kurang dia kata hadis ni dhaif, hadis ni maudhu'. Cukup dah. Barulah dia ni satu orang yang bersikap jujur dalam berkata. Saya bagi tahu maksudnya. Kalau dia kata dhaif, saya berkata ni adalah hadis, tapi hadis ni dipandai dhaif bagi ulama. Hadis ni dipandai maudhu' oleh ulama. Jadi paling kurang memberi peringatan kepada orang, hadis ini mesti kena ada nilai dia, mesti dikaji lagi,
Jika kamu masih lagi nak amal, nak buat hujah dengan hadis ini, maka kena dinilai dengan cara lebih luas lagi. Sebab hadis dhaif ni sebenarnya hadis satu hadis yang masalah. Ya perlu kita ada banyak kajian. Sebab kadang-kadang hadis dhaif sekalipun, hadis sahih ada ya semakna dengan hadis tu. Tapi lafaz dia berbeza. Maka hadis tu jadi macam sahih. Macam sahih. Kerana matan dia tu sahih. Matan dia tu sahih. Matan dari segi makna dia sahih. Tapi dari segi lafaz dia tak sahih. Dari segi rawi dia tak sahih. Sebab tu hadis dhaif, maka perlu ada nilai-nilai dia. Jadi satu orang Islam dia nak beritahu hadis, dia kena jujur. Dia bukan kerosakan kepada orang Islam lain dengan mengeluarkan satu hadis palsu apa semua. Dia tidak musibah. Keselamatan lawan dia mana beri musibah. Memberi mudarat kepada orang ramai. Jadi dia tidak memberi mudarat, dia tidak memberi fitnah, dia tidak memberi musibah kepada orang-orang ramai. Bahkan dia memberi keamanan, dia memberi keselamatan kepada orang Islam melalui lidah dia, melalui tangan dia, iaitu melalui perkataan dia, melalui perbuatan dia. Kadang-kadang orang itu tak berkata tapi dia melakukan bid'ah, melakukan syirik, melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, dan perkara itu menyebabkan orang itu tidak selamat. Contohnya dia ni dilabel sebagai satu orang ulama, satu orang alim, satu orang ustaz. Bila dia melakukan satu perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, menjadi fitnah kepada orang-orang Islam yang lain. Kerana orang Islam yang lain kadang-kadang dia menilai, oh ni ustaz buat, takkan salah. Kalau kita nak kata ustaz tu salah, siapa saya? Siapa kamu nak menilai ustaz ni salah? Kamu ustaz ke? Jadi ni adalah nilai-nilai daripada satu orang jahil. Biasalah berlaku benda gini. Dan sebab itulah satu orang alim yang bertanggungjawab sepatutnya dia jaga lidah dia, dia jaga perbuatan dia daripada melakukan perkara-perkara yang boleh beri kerosakan kepada masyarakat. Jadi kalau dia nak buat satu-satu benda yang tak molek, dia kena sembunyikanlah. Jangan terang-terangnya. Contohnya nak buat dosa ke apa, jangan secara terang-terangnya. Sebab benda terang-terangnya dia akan jadi tu. Benda ni benda kesalahan dosa ni, setiap orang ni tidak sunyi daripada kesalahan. Tapi bila kita melakukan secara terang-terang, maka kadang-kadang orang kata, itu ustaz buat. Bila ustaz buat tu, dia akan jadi orang yang kata takkan tak boleh tu. Jadi mesti boleh. Jadi ni dah jadi rosak masyarakat. Jadi orang Islam yang sebenar dapat jaga lidah dia, perbuatan dia, yang mana memberi keselamatan, keamanan kepada orang Islam yang lain. Yang lain pulanya orang yang berhijrah. Tadi orang yang Islam yang sempurna. Ini pula orang yang berhijrah secara sempurna. Mana orang Islam yang sempurna, gitulah cara dia jaga. Orang yang muhajir ataupun orang yang berhijrah yang sempurna, sininya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak meluaskan makna muhajir. Kalau kira muhajirin ni, kalau isyarat kepada muhajir ni, isyarat kepada golongan sahabat saja. Kalau kira-kira sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mana isyarat kepada tu. Dan hijrah-hijrah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat, hak selain pada Madinah. Jadi hijrah-hijrah tu, kalau kira-kira sudah terbaik dah. Terbaik dah kira-kira. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak meluaskan dengan makna hijrah ni. Hijrah bukan semata-mata itu saja. Bahkan hijrah yang sebenar dapat meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Sebab meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, maka dia itulah adalah orang yang sempurna dalam berhijrah. Benda yang Allah Ta'ala larang, dia tinggalkan. Dia tinggal tu. Macam tadi, yang selamat tadi, mungkin dia buat juga, tapi orang tak ada. Dia buat juga kesalahan, dia buat juga dosa. Ketika mana? Ketika dia duduk sore-sore.
Tapi orang lain tak rosak lah sebab dia duduk sore-sore dia buat dosa dia. Masyarakat tak rosak lah kerana dia tak buat secara terang-terang. Tapi disempurnakan laginya Nabi keluarkan sini, orang yang betul-betul sempurnanya adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Tak kira lah duduk depan orang ramai ke ataupun duduk sore-sore ke, tetap kena tinggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi cara Nabi ajar tu macam sempurna jugalah. Macam yang mula-mula tu macam tak cukup sempurna, sebab duduk sore pun boleh buat maksiat lah. Sebab secara jangan terang-terangnya saja sudahlah. Mana janganlah kita pun zahirkan sangat. Nak buat benda-benda yang karut-marut tu jangan zahirkan. Kalau depan orang jangan buat. Belakang orang kira selamat lah. Tanggung sendirilah. Tidaklah memberi kerosakan kepada orang ramai. Kerosakan pada diri sendiri saja. Tapi Nabi kata lagi, orang yang betul-betulnya bermuhajir adalah orang yang meninggal segala larangan Allah Ta'ala. Tak kira lah depan orang ramai ke ataupun belakang orang. Sempurna. Jadi inilah iman yang sempurna. Iman yang sempurna makna berkaitan juga dengan masyarakat. Orang yang iman sempurnanya, kita jaga hubungan kita dengan masyarakat. Tidak rosaknya masyarakat asbab kita pun juga termasuk iman. Paling kurang kita jaga tu. Nak buat maksiat sangat janganlah terang-terangnya sehingga memberi contoh kepada orang lain. Contoh anak kita ke. Kita buat satu kesalahan yang mana memberi contoh kepada anak-anak kita tengok. Sepatutnya jangan tunjukkan benda-benda kesalahan, benda-benda yang tak bagus tu depan anak. Contohnya cakap bohong. Janganlah cakap bohong tu depan anak. Cakap bohong depan anak ia akan jadi memberi kerosakan kepada anak ke apa kan, misal. Atau apa saja kesalahan yang kita buat, janganlah kita tunjukkan depan orang. Maka dengan kita jaga ni, insya-Allah dapat jaganya ketika kita duduk sore. Hak duduk sore tu kita boleh jaga. Yang mana duduk sore pun masih lagi kita menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala. Barulah jadi sempurnanya iman. Barulah jadi tingginya iman. Tidaklah jadi iman rendah. Tanya orang ramai, iman tinggi. Tanya orang tak ada orang, iman paling rendah. Tak jadi gitu. Maksud ngaji ni semua orang iman tinggi semua. Bila balik ke rumah, tak ada. Saling kulit. Kelantan panggil saling kulit. Saling kulit. Saling kulit lah. Masa mula-mula tu okey lagi. Dia saling kulit tak adalah benda-benda baru pula. Jadi tak jadi bersaling kulit lah. Bersaling kulit ni istilah macam ular Ular kan dia bersaling kulit. Jadi macam ular kita mana mula-mula duduk depan ni okey lah. Balik rumah tu saling habis. Tak ada dah hak molek-molek dulu tu, tak ada dah sebab buai dah. Sebab buai dah. Pakaian hak molek tu sudah buai dah. Saling kulit baru pula hak lama. Jadi jangan jadi gitulah maknanya. Kadang-kadang orang ni lepas kelas pun kan lepas kelas pun pecah piah dah, pecah baju dah. Mana sampai gitu dah. Jadi bukan masalah sangat, bukan masalah ni bukan satu masalah besar. Kadang-kadang mana benda ni kadang-kadang dengan kopiah ni dapat memberi kita ni jadi malu. Nak mendorong kita malu. Dan al-haya syu'bah minal iman dah Maka mendorong kita malu tu saja Sebab bagi orang Melayu kalau pakai kopiah jadi macam orang panggil lebay lah. Lebay lah ni. Jadi rasalah malu sikit. Nak buat satu-satu kesalahan tu jadi malu lah sikit. Gitu. Tidaklah menonjol sangat tidaklah kita secara menonjol sangat. Nyorok sikit tu okey lah. Gitu. Mana jadi perasaan kita tu jadi perasaan malu lah. Tu contoh bukan jadi kesalahan buat kopiah apa tak jadi salah, tak ada dosa apalah. Makruh pun dah. Berdosa pun dah belaka tu.
Cuma istilah bagi orang Melayu kalau pakai kopiah, gitulah kefahaman orang Melayu. Jadi lebay, bila lebay, lebay ni kena jaga sikit lah. Kena janggut macam ni. Betul lah. Janggut satu masalah lain pula lah. Sebab janggut dia lebih lagi pada kopiah. Sebab janggut ni 24 jam kita dengan ada janggut. Sebab kelebihan orang yang ada janggut adalah orang yang 24 jam dalam keadaan sunnah. Duduk dalam jamban bersama dengan isteri, ketika kita duduk di mana sekalipun, kita masih lagi dapat pahala sunnah. Jadi mati pula, mati dalam keadaan adanya janggut. Mati dalam keadaan melakukan sunnah. Apa lagi dalam hidup kita? Mati dalam solat, kan tak tahu lagi boleh mati dalam solat ni. Kau mati dalam janggut okey lah. Mati dalam keadaan adanya janggut. Tapi janggut yang mana kita niat sunnah lah. Niat sunnah. Dalam hadis dalam Bukhari, insya-Allah kita akan jumpa. Dalam hadis tu maksud dia gini, khaliful musyrikin. Nabi guna perkataan khaliful musyrikin. Hendaklah kamu berselisih dengan orang musyrik. Berselisih. Wa'afur liha. Wa'afur liha. Nabi kata hendaklah dengan cara membiarkan janggut ni tumbuh tanpa digunting, tanpa dicukur. Tanpa digunting, tanpa dicukur, tu makna wa'fu. Dalam riwayat lain wafiru. Wafiru dengan makna biarkan panjang. Wafiru dengan makna dalam wafiru, kalau kita masukkan air tu sampai melimpah. Melimpah tu maknanya taufir. Taufir tu mana dengan melimpah-limpahkan dengan janggut tanpa kita sekat ke apa, dengan biarkan panjang gitu. Ni adalah cara orang yang berselisih dengan orang musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata waqasir syawarid, gitulah perkataan dia. Dan nipiskan misai. Nipiskan misai. Nabi kata nipiskan misai, nipis dengan gunting, ataupun dengan cara macam manalah, kita kerak ke mana, nipiskan misai. Nipiskan misai mana isyarat kepada janganlah sampai misai itu masuk dalam mulut lah. Dan Nabi guna perkataan khaliful musyrikin. Masalah akidah Nabi guna. Jarang Nabi bercakap masalah akidah. Baju kau Nabi tak cakap pasal akidah. Tapi Nabi guna perkataan janggut ni dengan masalah akidah. Syirik ni bukan benda biasa. Syirik. Nabi kata hendaklah kamu berselisih dengan orang musyrikin. Isyarat kepada seolah-olah tidak ada janggut ni, orang itu ada masalah dari segi akidah. Masalah seolah-olah. Isyarat daripada perkataan Nabi seolah-olah. Di hadis memang sahih. Dalam Muslim pun ada, dalam Bukhari pun ada, dan dalam kitab hadis-hadis lain pun ada. Hadis yang sama. Dan ini adalah satu sunnah yang mana 24 jam. Bila kita saya bagi tahu tentang fadilah 24 jam kita boleh pahala. 24 jam kita tidur kau kita boleh pahala. Tak kita saya pahala. Benda yang paling mudah, taruh saja janggut dengan niat sunnah. Kemudian orang panggil bila duit ialah bila pahala ialah. Mana soalan gitu. Soalan kita kumpul harta dengan gitu ya. Perbuatan bukan payah pun. Jangan kerak saja. Jangan cukup biarkan panjang. Biarkan panjang. Nabi kata biarkan panjang. Wafiru dengan makna biarkan panjang. Sebagai ulama menterjemahkan situ dengan makna merapikan. Salah. Bukan dengan makna merapikan. Sebab wafir dengan makna melimpah, membiarkan panjang tanpa diusik. Tanpa usik panjang. Cuma dalam Bukhari dia ada keluar cerita Ibnu Umar. Boleh diusik panjang dia tu, boleh dikerak. Kada hak Ibnu Umar buat, kada tu. Itu pun Ibnu Umar seorang. Takkanlah Ibnu Umar seorang buat, aku kita pun nak tiru Ibnu Umar. Kita nak ikut sunnah Ibnu Umar, kau nak ikut sunnah Nabi.
Cumanya nak bagi tahu tentang boleh. Bolehlah kalau nak kerat kadar tu dengan makna boleh, bukan dengan makna sunat kerat setara ni. Dah. Bolehlah kalau nak tahu. Kalau nak kerat pun rasa panjang lama. Malulah nak panjang sangat ni. Keratlah sekadar ni. Bolehlah. Sekadar tu bolehlah. Tapi itu pun hukum boleh saja, bukan hukum sunat pun setara tu. Ya sebenarnya dengan cara dibiarkan panjang mana? Biar panjang. Dan bila dibiarkan panjang, tak perlu kerat pun. Saya lama mana dah janggut panjang ni. Tak ada kerat pun. Bila tak kerat, dia ada tahap janggut ni, dia tumbuh. Ada tahap dia, bukan bila tumbuh tu makan tumbuh berlerik sampai kaki dah. Tak ada gitu. Nak boleh melerik sampai kaki tu bila dah. Mungkin orang takut gitu lah. Bila kita kerat memang dia tumbuh. Tapi cuba kita biarkan. Bila biarkan, maka tumbuh dia akan tumbuh molek. Jadi satu saya bagi tahu tentang fadilat dia. Jadi kalau tak mahu terima tentang larangan pun, paling kurang terima tentang fadilat dia. Itu fadilat dia 24 jam kita dapat pahala. Rugi kita dalam hidup ni berapa banyak kita buat pahala. Paling kurang dengan membiarkan janggut kita, biarkan saja janggut kita. Dengan niat sunnah lah, biarkan, mesti kena ada niat lah. Dengan niat sunnah. Niat ni mana kita buat ni kerana nak turut perintah Nabi, kerana taat pada Nabi. Kita sami'na ta'na. Nabi kata, Nabi perintah perkataan suruh biarkan panjang. Maka bila Nabi perintahkan kita supaya membiarkan panjang janggut, maka kita pun kata ya. Ya sami'na ta'na mana? Kalau orang Kelantan panggil lah. Tak ada kata tak semak lah. Tak insya lah kau apa kau. Tak ada perkataan-perkataan itu. Sebab kita tak ada sebagai bunyi betul nak menenteh, tak ada. Pakai kita sami'na ata'na, aku dengar, kami taat. Bukan jadi sami'na belakang asayna kami tak terima. Ada. Jadi kita ambil dengan cara, pilihlah cara kelebihannya mati pun dalam keadaan sunnah. Kita nak cari hidup kita mati dalam melakukan ibadat, tak ada dah cara lain. Mati dalam masa perang tak tahu lagi perang ke tak kita. Mati dalam keadaan kita berperang jihad fi sabilillah tak tahu. Tapi paling kurang pun mati kita dengan adanya janggut. Mati kita ada lambainya Islam. Lambai orang yang berselisih dengan orang musyrikin, iaitu lambainya janggut. Sebab kalau kopiah ni kadang-kadang orang Hindu di India, orang Hindu apa semua kan pakai serban pun ada. Pakai serban, orang Sikh pakai serban ada. Kan orang Sikh pakai serban. Lepas tu tak tengok Punjabi siap ada serban ekor dua. Serban ekor dua kan, tak tengok ada cerita-cerita ni ustaz kan. Dia pakai yang masa dia nak nikah tu, dia mesti pakai serban kan. Serban tu ada ekor sini, lepas tu ekor naik gitu. Tu ekor tu. Biasa pakai orang Hindu ke orang pakar lah benda gitu. Tapi yang membezakan apa? Membezakan janggut. Beza dia janggut. Maka kita beza yang janggut. Lepas tu orang kata kita akan sama dengan Yahudi. Yahudi bukan semua amalan dia tak molek. Amalan dia yang ikut sunnah, yang seperti mana hak syariat, molek lah. Kayak macam apa ni, hak ketina ni panggil apa? Hak jaga kan? Sister kan? Kalau sister kan dia pakai tudung kan? Kalau zaman dulu lagi siap pakai purdah lagi. Jadi tu macam mana tu? Serupa dengan orang Islam. Tapi serupa dari segi syariat. Dah syariat dulu serupa, sekarang serupa biasa. Dah dulu disyariatkan buat kuku potong kuku. Jadi dulu sama. Sekarang ni sama. Jadi sama dari segi hukum gini, tak jadi masalah. Jadi orang Yahudi sekarang kan ada kan tahu panjang janggut apa semua. Maka sama macam Yahudi lah. Samalah kerana dia pun agama samawi, kita pun agama samawi. Sama dari segi itu, tapi dia cara syirik dia. Cara dia melawat cara dia menentang cara dia. Gitu. Jadi sini al-muhajir,
orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak bini, meninggalkan rumah dia. Asas silanya cerita orang yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi secara yang lebih luas lagi, dengan makna orang yang meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Benda ni payah nak buat, tapi kita kena usahakan. Sebab nak suruh jadi sempurna, takkanlah nak jadi sempurna tu dengan hari ni tu jadi sempurna. Kalau boleh gitu, itulah terbaik. Tapi paling kurang kita adanya niat. Paling kurang kena ada niat. Sebab niat manusia ni menjangkaui perbuatan. Sebab kita tak ada buat lagi pun, kalau sudah ada niat pun kira okey dah. Kita belajar ke tak? Belajar. Niat nak habis ke? Niat nak habis. Tapi belajar kadang-kadang mari, kadang-kadang tak. Jadi ni, tapi paling kurang pun ada niat. Nak belajar habis ke? Nak ngaji habis. Bila ada niat nak ngaji habis tu, alhamdulillah, mana benda gitu tu bagus, mendatangkan kebaikan. Cukup situ dah. Lepas ni dulu ni. Rehat dulu. Sekejap ni. Jangan gilai lah. Jangan meja jauh. Yang kalau yang ini krim tu tapi dia niat sunnah tapi dia krim SPD tak sunnah tu. Udah tak pernah mati tu tak dapat lah. pada sunnah. Kalau kita tak tahu, biasa Allah Ta'ala tak menghukum kita kalau tak tahu. Sekarang dah tahu, bila kita sudah tahu, sekarang sudah tahu. Maknanya untuk dapatkan sunnah tu mesti ikut yang syarat sunnah tadi. Apa kata yang wafiru tidak jadi hati kan sudah ada barang tak? wafiru dihari jadi khaliful musyrikin dan khaliful musyrikin wafiru dihari wafir syawal. Itu dia terjemah bagus ni. Panjangkanlah janggut, cukurlah kumis kalian. Dia terjemah pun tak okey. Itu bagus tak? Hadis semua. Hadis ni dalam Bukhari 542. Muslim ada. 542. Banyak juga hadis 543 ada, 442 ada. Sahih Muslim ada. Oh, hampir 4 tahun. Masya Allah. Little dia kasi Tes litri. Ni lah. Ngata lah. oh, sekarang kupat ni dulu tapi Cepat habis. tak lepas lain tu. Lepas tu nak layan jenderal yang bising ni. Kurang. Punya je ke? Dia motor diesel. Aduh. Macam ni tak botol di sana. Jadi, penuh. Semula. Subuh dekat, subuh dekat Petronas ni, sebelah dalam masjid.
ngantuk ni. Ha? Semua orang ngantuk. Rasa. Kalau pagi start tu macam mana? Pagi sampai malam kelahap. Benda masa. Sebenarnya rasa. Macam mana? Tapi sebelum Zohor tu dia bagi tidur lah. Sebelum Zohor 1 jam. Jam. Elok tidur sebelum Zohor lah. Kalau Maulana Syahadi mana? Ha? Maulana Syahadi dia kata budak-budak dia memang dia suruh tidur. Ha? Sebelum Zohor? Sebelum Zohor. Ha. Bapak dia kata yang bagus. Bukannya bagi tidur, suruh dia tidur. Dia paksa tidur.
Wah. Kalau lagi tidur. Sedap belajar lagi tidur. Ini Syah. Tak apa, kopi on table tadi. Buat. Sebab ni telefon tu dah Ada lagi nak tak dulu. Ada lagi nak tak pasal tak? Ada lagi. Ada lagi. Selesai. Ya, ada. Sini bang. Ada belakang ni. Ini dah belakang ni. Ni, belakang ni. 10-11. Cari pisau. Pisau dalam ni. Meja depan laci bawah tu. Meja laci bawah tu. Ada ni, belakang ada. Laci yang bawah tu. Waduh. Simple dari face. Soft. Jenazah. Soft. Asyik dengan stream. Dengan stream tadi mandul. Seniman. Banyak seniman. Seniman. Alah, seniman. Patutlah Ustaz cuba kepala kan. Ekor atas kepala. Ada nombor apa ni? 9:10 berarti. Tadi Dapat transfer tadi tak? ini tahu. Tak boleh. Ini iPhone.